Salam sejahtera dan salam suratku sayang bersama saya Janet Bennett. Memulakan berita malam ini dengan Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari dan Datuk Abang Openg menerima kunjungan hormat daripada Ahli Jawatan Kuasa Agensi Pembangunan Bahagian Betong BDDA yang diketuai pengerusinya Datuk Ahmad Douglas Ugak Bas di Wisma Bapa Malaysia di Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Datuk Ahmad Douglas Ugah yang juga Timbalan Premier Sarawak berkata, kunjungan tersebut bertujuan memaklumkan beberapa senarai projek yang dicadangkan di bawah peruntukan BDDA untuk bahagian Betong. Katanya senarai projek fasa 1 BDDA merangkumi beberapa sektor utama, antaranya sektor pembangunan infrastruktur, sosial, pembangunan perniagaan dan usahawan, agropertanian, pelancongan dan persekitaran, utiliti dan telekomunikasi serta pengurusan wanita. Turut ada Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Datuk Gerard Rentap Jabu, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti Muhammad Razi Sitam, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Kabong Muhammad Cikadir, Adun Beting Maro, Razaili Gapor, Adun Kalaka Muhammad Duri, Ahli Parlimen Betong Dr. Richard Rapu dan Residen Bahagian Betong Michael Abu Nawas. Laporan seterusnya, Kerajaan Sarawak terus komited dalam mengekalkan amalan 3R untuk kesejahteraan rakyat dan alam sekitar. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Michael Tiang Minti berkata, amalan 3R bertujuan membina masyarakat yang mengamalkan prinsip mengurangkan, mengguna semula dan mengitar semula sisa yang tidak digunakan dalam kehidupan seharian. Jelasnya amalan ini selaras dengan 3 tonggak utama di bawah Pelan Strategik Pembangunan Pasca COVID-19 PCDS 2030 iaitu kelestarian alam sekitar. Beliau berkata demikian semasa majlis penyampaian hadiah bagi penyertaan kita semula dan pertandingan program Recycle Poster Competition 2022 peringkat sekolah Zon Sibu dan Zon Serike di Dewan Kompleks Islam Sarawak Sibu baru-baru ini. Justru katanya dengan melaksanakan pelbagai program pendidikan amalan 3R dalam masyarakat adalah perlu untuk memperkasakan kesedaran masyarakat terhadap pelindungan alam sekitar dan pengurangan sisa di tapak pelupusan sampah. Berita seterusnya, sebanyak RM50,000 dana daripada Kerajaan Sarawak diperuntukkan untuk menaik taraf prasarana jalan pertanian di Jalan KY, Batu Tiga, Jalan KJD, Pintango dan jalan menuju Sungai Rumah Mary Juin secara berperingkat. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Meradong Datuk Ding Kwong Hing meluangkan masa untuk membuat lawatan dan tinjauan terhadap projek transformasi luar bandar RTP tersebut baru-baru ini. Dalam ucapan ringkasnya, beliau mengucapkan terima kasih kepada Jabatan Pengairan dan Saliran DID bahagian Serike kerana menjemput untuk sama-sama membuat lawatan dan tinjauan projek berkenaan. Beliau juga berharap para petani di kawasan berkenaan memberi kerjasama kepada kontraktor yang telah dilantik dalam pelaksanaan projek tersebut. Manakala di Kuching, golongan neurodivergent atau gangguan spektrum autism ASD berhak mendapat pendedahan, sokongan dan pengiktirafan. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS Datuk Wee Hong Seng berkata, acara amal Bazar Seni Mural Neurodivergent adalah merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesedaran tentang kepelbagaian neurodiversity dan memperkasakan individu neurodivergent. Jelasnya projek dan usaha ini juga selaras dengan visi MBKS iaitu meningkatkan kualiti hidup penduduk Kuching Selatan. Neurodivergent is a new word, but of course it's an old idea. In fact, neurodivergent people have been central to the arts world since time immemorial. But today's mural is also a new concept. This brings together all the 19 artists? 18 of all ages from multiple organizations to cooperate on a single artwork. This is the true meaning of the spectrum. It displays the full range of human capability, ability, and even so-called disability. This is a mural that will stand as a symbol of our acceptance, our understanding, and our empowerment. Beliau berkata demikian ketika menyempurnakan Bazar Seni Mural Neurodivergent di Kuching pada Jumaat.
Untuk rekod, acara amal Bazar Seni Mural Neurodivergent diadakan pada 13 hingga 15 Januari 2023 di Hotel Telang Unsan bagi meningkatkan kesedaran tentang komuniti neurodivergent atau orang dalam spektrum autism. Di lawas pula, selaras dengan peranannya untuk membantu golongan tidak berkemampuan di negeri ini, Tabung Baitulmal Sarawak TBS telah mengagihkan sejumlah RM114,310 kepada 7 penerima di bawah program mengukuhkan tradisi keilmuan dan program memantapkan kebajikan ummah. Penyerahan sumbangan tersebut telah disempurnakan oleh Pengurus Besar TBS, Datuk Abang Muhammad Sibli, Abang Muhammad Naili baru-baru ini. Difahamkan sebanyak RM84.7 juta hasil agihan zakat telah diagihkan kepada asnaf yang layak setakat 31 Disember 2022. Beralih ke laporan berkaitan Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak Sentech Commercial menjalinkan kerjasama dengan Datum Corp International Sdn Bhd DCI dalam usaha menyokong pertumbuhan keusahawanan di negeri ini. Pengurus Besar Sentech Commercial Shahrin Yusri berkata, DCI yang merupakan anak syarikat milik penuh Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor PKNS telah menyatakan minat mereka sekaligus menawarkan platform untuk memasarkan produk-produk kendalian Sentech di Datum Jelatek iaitu pusat beli belah milik DCI di Kuala Lumpur. Jelas beliau, dua jenis kategori produk akan dipasarkan iaitu barangan buatan Sarawak serta smart home digital. Number one, we have Sarawak heritage product seperti kita tengok di bawah di Jumaini Pavilion ni, we have fashion product, kita ada craft product, kita ada produk berkaitan dengan beads, manit-manit tu semualah. Okey, jadi itu pertama. Keduanya yang I nak stresskan ataupun yang I nak highlightkan today, kita ada satu produk smart digital product iaitu smart home product, yang mana di Sentex ada satu program smart home. So, why we want to promote this product? Kerana kita di Sentex Commercial ini memang sedang mempromosikan smart home product. Jadi benda ni mendapat perhatian juga pihak Datum Corp, yang mana mereka juga sekarang ni mempunyai kondominium di di Jalan Jelati, yang mana mereka boleh explore untuk mengambil produk ini supaya kondominium setiap unit tu adalah smart home product ni. So itu yang kita nak lihat. Jadi dia inline dengan state government punya hala tuju yang itu promote digital economy ni. Jadi beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Jumaani Pavilion Kuching pada Jumaat. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif DCI Muhammad Azmil Abdul Syukur memberitahu Datum Jelatek diyakini menjadi lokasi yang sangat sesuai untuk mempromosikan barangan hasil warisan Sarawak, memandangkan di Kuala Lumpur sahaja mempunyai lebih daripada 150,000 anak Sarawak. Jadi selain daripada anak-anak Sarawak pun boleh datang berkunjung ke tempat tu, kita juga ada embassy di sekeliling kawasan dalam 5 km radius. Jadi bila you ada embassy, foreigners dan juga masyarakat setempat, this is a very good concept where it is aligned with our tagline, which is bridging community. So di dalam menyediakan tempat yang baru, yang canggih dan infra yang sangat baik, directly connected to the train station, LRT station, saya rasa kemungkinan besar ianya adalah salah satu tempat lokasi baru yang sangat sesuai untuk Sentex Commercial consider sebagai tempat hub yang baru. Mengulas mengenai produk smart home pula, Muhammad Azmil berkata teknologi seumpamanya amat sesuai untuk digunakan di pangsapuri mewah Datum Jelatek bagi menambah nilai dan standard sedia ada sekaligus membantu usahawan Sarawak dan graduan-graduan Sentech memperkasarkan kemahiran serta perkhidmatan mereka. Kita ada rumah pangsa mewah, ya, tapi kita kerana aging, kita terpaksa depends on the technology. Jadi bila kita mendapati bahawa Sentex Commercial membuat sesuatu di mana ianya adalah kerja-kerja graduan daripada college Sentex Commercial, so mengapa tidak kita gunakan teknologi ini untuk kepentingan bersama.
kerana kita ingin mengadakan added value kepada produk kita. Walaupun kita ada smart home system di mana kita ada security, CCTV and all this, tetapi apa yang kita dapati ialah untuk di dalam unit rumah kondo tu sendiri yang kita perlukan smart home application. So bila kita tengok apa yang ada di sini, ini adalah sangat baik untuk kita sebagai added value kepada pembeli-pembeli, kerana kita tidak perlu pun untuk pecahkan dinding ataupun hack sana sini untuk tambah infrastruktur dalam rumah, untuk dalam unit tu sendiri. Jadi ini adalah plug and play punya sistem dan ianya sangat canggih, dan kami sangat bangga bila benda ni di-develop oleh anak Jati Sarawak. So pada kami, dengan adanya unit macam ni, dia voice activate, dia motion activate, so maknanya you tak payah bangun. You nak buka aircon, you nak buka TV, you nak buka lampu, kipas, semua dengan duduk saja you boleh pakai suara ataupun dengan motion. Sidang bidang rikas itu diakhiri dengan upacara simbolik kerjasama di antara Sentek Komersial dan DCI. Sekian edisi malam bersama saya, Janet Bennett. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial KAS termasuk portal kas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #menyebarfakta, salam UKAS.